salam semua dan saya ucapkan terima kasih banyak kerana bersama saya di channel saya ini. Pencerahan saya hari ini berkenaan dengan isu selepas Perhimpunan Agung UMNO ni, PAU dia tu. Dan apa yang kita lihat hari ini, apa yang saya perkatakan sebelum berlakunya Perhimpunan Agung mereka ni, saya dah katakan UMNO tidak akan keluar daripada kerajaan yang ada hari ini. Ini hakikat, habuk pun tak ada. Satu, Malaysia ini seolah-olah dibohongi oleh blogger mereka, dibohongi oleh orang-orang kanan mereka yang selama ini kita dengar mendesak UMNO keluar daripada kerajaan yang ada. Mana berani mereka nak keluar? Kita lihat mereka tetap dengan cerita lamanya itu akan bekerja sama sehingga PRU ke-15. Ya tunggulah kita PRU ke-2023 ke 2024 akan berlaku. Inilah cerita dia. Mana dia nak keluar? 14 orang menteri dia ada dalam kerajaan yang ada hari ini. JLC dia tak tahu berapa, 13 orang, 14 orang. Belum lagi macacai yang dapat jawatan yang lain. Ini semua pada saya lah cuma permainan politik. Ini seolah-olah membohongi rakyat saja semua. Inilah sikap mereka ni. Kalau betul mereka nak keluar ataupun tak nak menyokong kerajaan yang ada hari ini, kamu mendesak, kamu mengatakan bersatu ni tidak bagus, kenapa tidak keluar sekarang? Kenapa nak tunggu lagi? Keluarlah. Jadi inilah satu kebohongan kepada rakyat Malaysia. Blogger-blogger mereka kita tengok mendesak bagai nak rak, siang malam bercerita dalam media sosial. Apa benda dah, habuk benda dah, mengarut semua. Inilah. Lepas tu dalam Perhimpunan Agung mereka, no DAP, no Anwar, sampai tersasul no UMNO sekali. Inilah. Saya nak menyuruh kita sebagai penyokong kepada PH ni, apa kita buat hashtag baru. Hashtag no UMNO, no PAS, no PPBM. Ini hashtag kita. Kita pun boleh. Kenapa mereka boleh seolah-olah membuli kita punya presiden, kita punya pemimpin PH? No Anwar, no DAP. Kita buat pula no UMNO, no PAS, no PPBM. Kita punya hashtag seperti itu. Biar mereka rasa pula. Mereka ini kalau suka menyindir orang ataupun menjatuhkan satu parti lain, mereka tidak teragak-agak. Ini yang saya tidak suka dengan parti-parti mereka ni tadi. Parti yang berasaskan perkauman, berasaskan kepada mainkan isu agama. Ini saya betul-betul sebagai rakyat tidak sukalah di situ. Bila rakyat yang mainkan isu-isu seperti ini, mulalah diselidiklah, di inilah semua ada. Tetapi mereka pemimpin sewenang-wenangnya. Jadi ini sikap mereka. Dan kita tengok apa yang berlaku. Presiden PAS datang seperti raja, baliknya mengelak dengan wartawan. Apa yang dia nak mengelak pun saya tak tahulah. Kawan mungkin tahu yang lebih arif, yang ada di lokasi kejadian, mungkin boleh huraikan kenapa. Tetapi saya nak masuk ke part yang mana saya lihat menteri di pengajian tinggi, kenyataan yang dia keluarkan itu pada saya sebagai rakyat tidak boleh nak terimalah yang menyokong kepada PH. Ini kenyataan dia. Dia mengatakan kejatuhan kerajaan PH satu rahmat kepada rakyat. Noraini. Ini Datuk Seri Noraini Ahmad lah yang mengatakan ini, Ketua Pergerakan Wanita UMNO. Ini saya baca di Malaysia Gadget ya tadi. Ini mungkin kawan-kawan boleh nampak lah nanti ya. Jadi dia kata kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan bukan rahmat kepada UMNO atau PAS, baliknya merupakan rahmat kepada Islam, orang Melayu, masyarakat Bumiputra dan seluruh rakyat di negara ini. Ini adalah satu kenyataan seorang menteri yang pada saya kurang cerdik. Dah lah menteri TikTok. Dia pegang pengajian tinggi hari ini pun tak tahu kemana-mana juga pun. Jadi dia mengeluarkan kenyataan ini
Dia seorang menteri pada saya, yang dia nak mengatakan satu rahmat tuh kenapa? Kerajaan Pakatan Rakyat ini, Pakatan Rakyat pula, Pakatan Harapan ini yang kita lihat jatuh ini bukannya kalah pilihan raya, dia kena bezakan. Kalau UMNO, kalau Barisan Nasional itu jatuh, ini adalah daripada tangan rakyat, mandat rakyat, beza. Dia itu pun tak paham. Satu rahmat dia kata, satu rahmat adalah kerajaan Barisan Nasional dah jatuh. Itu satu rahmat. Dihukum oleh rakyat. Pakatan Harapan bukan dihukum oleh rakyat. Pakatan Harapan dicurangi. Kalau nak tahu bezanya. Pengkhianatan berlaku. Geng Sikitul ada 13 orang, bersatu keluar, jatuhlah kerajaan. Sama juga kalau Barisan Nasional. Barisan Nasional contohnya memerintah dulu. Bukan kekuatannya daripada UMNO. Kekuatannya adalah daripada Barisan Nasional, itu gabungan mereka. Dulu parti daripada Sabah Sarawak kuat. MIC, MCA ada. Gerakan ada. Ini pun kamu nak mengaburi mata rakyat, mengaburi otak rakyat. Dengar nih rakyat. Satu rahmat adalah Barisan Nasional jatuh atas mandat rakyat di pilihan raya ke-14. PHS ini jatuh atas pengkhianatan karena UMNO PAS bergabung dan masuknya bersatu dan geng Sikitul. Ini dia. Ini pun tak paham. Satu rahmat apa? Apa yang rahmatnya kepada rakyat? Apa rahmatnya kepada Bumi Putra? Kamu ingat orang Bumi Putra Sabah Sarawak tu suka ke dengan Barisan Nasional tu? Sebab itu GPS keluar daripada gabungan itu setelah Barisan Nasional kalah. Cerita yang mereka mainkan ini, mereka nak kuasa kerana setelah jatuh mereka oleh Pakatan Harapan yang lalu, mereka ini dah kemaruk kuasa. Tanpa kuasa, mereka ini sudah seperti orang sawan. Ini hakikatnya. Banyak hal lagi lah, tapi saya tak naklah cerita di sini kerana saya bukannya ahli politik yang profesional. Saya sebagai rakyat, tetapi saya tahulah sebagai rakyat, saya membaca juga, menilai juga. Jadi apa yang mereka lakukan ini, mereka ini gila kuasa kerana kita tahulah dengan kuasa ini kita boleh dapatlah segala-galanya. Politik ini. Jadi kalau betul-betul hebat UMNO hari ini, keluar daripada kerajaan hari ini, saya harap PHS selepas ni jangan bergabung dengan parti UMNO ni, parti PAS ni. Ini betul-betul perosak dalam PHS nanti. PPPM tu tak payah cerita lah. Memang kita dah tahu. Memang dah lubuknya. Jadi ini yang berlaku. Saya lihat mereka hari ini duk menjual DAP, duk menjual Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sebut sajalah PKR. Bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sangat hebat orangnya. Sebab tu takut no Anwar hari ini dimainkan no DAP, no Anwar. Memanglah UMNO hari ini kalau bertanding lagi, mungkin kursi-kursi di kawasan luar bandar bolehlah mereka menang. Yang masih Felda lagi. Ini hakikat dia. Terima saja. Saya dah perkatakan daripada dulu. Sehebat mana Firaun pun jatuh juga empayar dia. Majapahit hancur juga, apalagi politik. Jadi mereka kena berdiri, lihat ke depan, cermin muka sendiri, nak bercerita. Orang nak pembaharuan, rakyat nak lihat apa komitmen orang-orang politik hari ini. Rakyat dah tak bodoh dah hari ini. Ini hakikat. Mereka perlu terima. Tidak perlu lagi menjual isu-isu tahun 60-an, 70-an yang seperti mana saya perkatakan selalu. Jadi mereka nak mengatakan isu bahawa No Anwar ni, pada saya, kenapa takut sangat dengan orang yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ni?
Sampai di PAU mereka pun no Anwar, no DAP, no UMNO pula. Memang betul nanti no UMNO lah. Kita tengok saja pilihan raya akan datang ni. Bolehlah di kawasan-kawasan pendalaman masih boleh nak ditipu, tapi kawasan bandar saya yakin bahawa DAP, PKR dan Amanah akan menang bergaya kali ini. Itu keyakinan saya. Tak payah nak cerita menyantuni rakyat kamu, nak cerita nak menyantuni agama, nak menyantuni bangsa, tak payah. 60 tahun kamu berjuang untuk orang Melayu Islam Bumi Putra, mana dia? Kami di Sabah Sarawak tu susah. Orang di Semenanjung pun ramai lagi yang susah. Jangan bohong. Bohonglah rakyat, tidak habis-habis. Ini hakikat. 60 tahun BN memerintah, nak pertikaikan Pakatan Harapan yang memerintah 22 bulan, jauh panggang dengan ni. Nak cerita panjang-panjang, panggang dengan api lah cerita saya tadi tu, tak habis saya cakap. Jadi mereka tidak perlulah nak membohongi rakyat. Berapa puluh kali nak membohongi rakyat. Memperjuangkan bangsa, memperjuangkan agama, memperjuangkan Bumi Putra. Yang penting gaji aku berpuluh ribu, beratus ribu, dapat projek, dapat tender, ada pengawal, ada driver, dapat rumah. Ini yang mereka nak. Rakyat makan pasir tak apa. Lepas tu dah menang, nak jumpa YB dia pun susah. Ingat dulu sebelum PRU ke-14, orang-orang UMNO, orang-orang Barisan Nasional bercakap seolah-olah mereka di atas langit bercakap waktu tu. Saya ingat lagi. Sebab itulah hari ini baru dapat kuasa sedikit. Kerana gabung dengan kerajaan yang ada hari ini untuk mendapatkan kuasa mereka. Dah mula lagi keangkuhan mereka. Keluar hari ini kalau berani. Secabar UMNO tu keluar. Memanglah saya rakyat. Mereka akan kata kau ni siapa nak ni. Keluar hari ini, rakyat semua nak lihat. Rakyat pergi nonton tu PAU yang baru ini. Sebanyak-banyak tu rakyat Malaysia nonton, seolah-olah ditipu je. Rakyat tu menunggu-nunggu je. Betul ke UMNO nak keluar ni? Rupa-rupanya tak ada. Habuk pun tak ada. Ya lek. Itulah hakikat dia. Last sekali jual no DP apalah punya pimpinan apalah. PKR, Amanah, DAP, mereka buat convention, tak ada sebut isu-isu parti lain tahu. Macam mana nak membangunkan parti, macam mana nak membangunkan Malaysia, macam mana nak memberi kebaikan kepada rakyat. Ini yang mereka sebut. Bukan macam perhimpunan UMNO, macam perhimpunan PAS. Hala tujunya yang satu-satu saja. Mainannya kaum, agama. Terakhir Bumi Putra. Tapi partinya tak ada pun nak Bumi Putra yang keberapa, tak tahu. Sabah Sarawak ni. Lepas tu asyik nak sebut GPS, minta tolong GPS. Kelongkang sajalah ceritanya. Inilah kritikan saya. Okey kawan-kawan, sekali lagi saya merapu. Okey, thank you dan saya ucapkan terima kasih kerana menonton channel saya ini.